Oke, hai semua. Selamat datang kepada webinar kita yang dibawa khas oleh IC Markets. Hari ini kita akan mengadakan sesi webinar. Kita akan memahami apakah yang sebenarnya diperlukan untuk berjaya dalah. Oke, so hari ini 26 Mei 2026. Sekarang ini sudah pukul 2:30 Singapore time lah ya. Bentar ya semua. Testing, testing. Oke, sebelum kita teruskan dengan webinar kita pada hari ini, mari kita bermula dengan penafian di sini. So, um, seperti biasa, saya mesti jelaskan yang sangat penting di sini. Oke, apa yang kita kongsikan dalam sesi webinar di sini adalah semata-mata untuk tujuan pendidikan sahaja. Segala yang saya terangkan, saya sama ada strategi, contoh carta, atau pengalaman pribadi saya, semuanya bertujuan untuk membantu kamu paham pasaran dengan lebih baik. Untuk Ya, bukan nasihat keuangan, ya, bukan cadangan pelaburan, dan ya juga bukan isyarat dagangan yang boleh kamu ikut bulat-bulat ya. Kenapa di sini ini penting? Sebab em, setiap orang ada gaya dagangan sendiri, ada tahap risiko sendiri, ada matlamat sendiri lah ya. So, apa yang saya buat mungkin tidak sesuai untuk kamu ya. Cara saya buat trading mungkin tidak sesuai untuk kamu di sini. So, saya tahu ramai yang mungkin datang ke webinar ini seperti ini dengan harapan ada apa-apa shortcut atau formula rahasia untuk sentiasa menang, tapi realitinya tidak ada jalan pintas dalam trading. Apa yang kita buat di sini adalah memberi kamu pengetahuan, rangka kerja, dan cara berpikir yang betul supaya kamu boleh kembangkan gaya dagangan Anda sendiri. Ingat, saya bukan di sini untuk memberi kamu isyarat beli atau jual. Saya di sini untuk membimbing kamu berpikir seperti seorang pedagang profesional. Supaya bila kamu buka carta nanti, kamu boleh buat keputusan berdasarkan analisis sendiri, bukan semata-mata ikut cakap orang lain. Jadi sekali lagi penafian di sini jelas ya, webinar ini adalah untuk pendidikan sahaja. Ya, bukan untuk nasihat keuangan, bukan cadangan pelaburan, bukan grup signal. Dagangan ada risiko tinggi, jadi kawal risiko Anda, kawal emosi Anda, dan gunakan ilmu yang kamu pelajari untuk tambah baik proses dagangan Anda. Kalau kamu masuk sesi ini dengan mindset itu, kamu akan dapat lebih banyak manfaat. Anda akan sadar bahwa apa yang kita buat di sini adalah tentang belajar, memahami, dan memperbaiki diri sebagai seorang trader. Itu jauh lebih berharga daripada sekadar cari trade percuma. Oke, so saya akan stay di sini beberapa menit supaya kamu boleh baca penafian untuk sendirilah.
Sebelum kita mula dengan webinar kita pada hari ini, mari saya memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. So, nama saya Cassandra, kamu boleh panggil saya Cass sahaja, lebih ringkas, lebih senang untuk ingat. Ya, so saya seorang investment analyst dan seorang prop trader. Maksudnya kerja saya bukan sekadar menganalisa pasaran dari jauh, tetapi juga betul-betul berada di front line, masuk posisi, keluar posisi, dan berdepan dengan turun naik pasaran setiap hari sama macam kamu semua. Oke, so saya juga bersama sebuah firma penyelidikan yang bernama Everest Fortune Group. Mungkin ada yang pernah dengar nama ini. Kami telah diiktiraf sebagai finalis untuk kategori Best Forex dan Equity Research selama beberapa tahun berturut-turut. Itu bukan satu pencapaian kecil ya, karena ia membuktikan bahwa analisis yang kami dihasilkan diiktiraf dalam industri dan konsisten dari tahun ke tahun. Tapi di luar semua gelaran dan pencapaian itu, saya mahu kamu tahu bahwa saya juga pernah melalui perjalanan trading yang sama seperti ramai di sini. Saya pernah buat kesilapan, pernah hilang duit, pernah rasa tertekan bila trade tidak menjadi. Saya semua pengalaman itu yang akhirnya membentuk cara yang berdagang hari ini. Lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih fokus. Ini disebabkan topik hari ini penting ya, supaya kamu boleh mendapat pandangan yang lain terhadap market. So, sekarang mungkin kamu perasan logat saya sedikit berbeza berbanding dengan penutur asal dari Indonesia atau semenanjung Malaysia. Ini karena saya berasal dari Sabah, Malaysia, jadi logat saya ada sedikit campuran Sabah dan gaya Malaysia. Mungkin kedengaran agak pelik bagi sesetengah orang, harap kamu boleh faham atau terima seadanya dan sabar dengan gaya sebutan saya. Yang penting di sini bukan logat atau sebutan saya ya, yang penting di sini adalah message-nya jelas dan bermanfaat untuk kamu. Oke, saya percaya kita semua datang daripada latar belakang berbeza. Ada yang baru mau bermula trading, ada yang sudah bertahun-tahun di dalam pasaran. Jadi apa yang saya mau bawa dalam sesi ini ialah pengalaman sebenar saya, pandangan saya sebagai seorang penganalisa dan juga trader, dan harapnya ya dapat beri nilai tambah kepada perjalanan trading kamu sendiri. Jadi sekali lagi nama saya Kes dan saya sangat berbesar hati dapat menjadi host Anda untuk webinar eksklusif hari ini. So, hari ini agenda kita adalah untuk memahami skill versus disiplin versus persekitaran, jangka masa, kenapa ramai berhenti terlalu awal, dan peranan konsistensi berbanding bakat dan membina proses trading yang mampan. Oke, so kalau ada apa-apa soalan, boleh bagi tahu saya dalam chat, tanya saya dalam chat box. Kalau tidak ada, kita terus dengan skill versus disiplin versus persekitaran. Oke?
Halo, boleh dengar semua? Oke, so ramai orang masuk ke dunia trading dengan anggapan bahwa kejayaan datang semata-mata daripada skill. Contohnya pandai membaca carta, memahami technical analysis, atau tahu mencari setup yang cantik. Tetapi realitinya skill sahaja jarang cukup untuk menghasilkan prestasi yang konsisten dalam jangka panjang. Dalam pasaran keuangan, ramai sebenarnya mempunyai pengetahuan yang baik. Mereka tahu konsep market struktur, eh, support resistance, macroeconomy atau liquidity, tetapi pengetahuan sesuatu dan mampu melaksanakan secara konsisten adalah dua perkara yang sangat-sangat berbeza. Oke, so pasaran bergerak dalam keadaan yang sentiasa berubah. Ada masa market sangat trending dan mudah dibaca. Oke, ada masa market menjadi tidak stabil dan penuh noise. Dalam keadaan seperti ini, execution dan kawalan emosi mula memainkan peranan yang jauh lebih besar daripada sekadar analisis. Sebagai contoh, seorang trader mungkin mempunyai analisis yang betul, tetapi jika mereka over leverage, masuk terlalu awal atau tidak mampu mengawal emosi ketika market bergerak agresif, hasil akhirnya tetap boleh menjadi negatif. Dalam dunia institusi, skill dianggap sebagai baseline requirement. Maksudnya, ia hanyalah syarat minimum untuk masuk ke dalam permainan. Tetapi apa yang membezakan prestasi jangka panjang adalah kemampuan untuk mengurus risiko, mengekalkan disiplin, dan memperoperasi secara konsisten walaupun keadaan pasaran berubah. Selain itu, kita juga perlu faham bahwa pasaran bukan sekadar ujian intelektual, ya juga ujian psikologi dan ketahanan mental. Sebab itu, ramai yang bijak dari sudut analisis tetapi masih gagal untuk bertahan dalam trading. Jadi skill memang penting, tetapi tanpa disiplin dan struktur yang betul, skill sahaja jarang cukup untuk menghasilkan longevity dalam pasaran. Oke, ada soalan sekadar sini. Oke, so disiplin sebagai faktor pemisah. Jika skill adalah asas, maka disiplin adalah faktor yang benar-benar menjadi pembezaan antara trader yang mampu bertahan dan trader yang sentiasa tidak konsisten. Dalam banyak keadaan, masalah terbesar dalam trading bukan kekurangan ilmu, tetapi ketidakmampuan untuk mengikut proses secara konsisten. Oke? Oke, so disiplin dalam trading bukan bermaksud menjadi sempurna atau tidak pernah membuat kesilapan. Sebaliknya, ia bermaksud kemampuan untuk terus mematuhi struktur dan proses walaupun emosi sedang terganggu.
Oke. So, pasaran keuangan sangat berkaitan rapat dengan emosi manusia. Sebaliknya, ia bermaksud kemampuan untuk terus mematuhi struktur dan proses walaupun emosi sedang terganggu. Pasaran keuangan sangat berkait rapat dengan emosi manusia ketika market bergerak laju. Oke. Oke. Pasar keuangan sangat berkait rapat dengan emosi manusia. Ketika market bergerak laju, rasa takut atau tamak boleh menjadi sangat kuat. Selepas beberapa kemenangan, seseorang mungkin mula menjadi terlalu yakin dan mengambil risiko berlebihan. Selepas beberapa kerugian pula, mereka mungkin mula takut untuk mengambil setup yang sebenarnya valid. Inilah sebab kenapa disiplin sangat penting. Ya, membantu memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan proses, bukan berdasarkan emosi semasa. Dalam dunia profesional, institusi membina sistem yang membantu mengurangkan keputusan impulsif. Mereka mempunyai parameter risiko yang jelas, proses execution yang konsisten, dan struktur yang memastikan emosi individu tidak terlalu mempengaruhi keputusan. Selain itu, disiplin juga penting kerana pasaran sentiasa berubah. Ada fasa di mana strategi tertentu berfungsi dengan sangat baik dan ada fasa di mana prestasi menjadi lebih perlahan tanpa disiplin. Ramai trader mungkin melompat dari satu strategi ke strategi lain setiap kali berdepan kesukaran. Akhirnya, kejayaan dalam trading jarang datang daripada satu keputusan besar, ya lebih banyak datang daripada ratusan keputusan kecil yang dibuat secara konsisten sepanjang masa. Oke, so satu lagi faktor yang sering dipandang ringan dalam trading adalah persekitaran. Ramai orang melihat trading semata-mata sebagai soal strategi dan mindset, tetapi environment sebenarnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap prestasi seseorang. Eh, Persekitaran di sini bukan hanya tempat fisikal,
tetapi juga keadaan keuangan rutin harian, informasi yang dikonsumi, dan orang di sekeliling kita. Semua ini mempengaruhi cara seseorang membuat keputusan dalam pasaran.
Oke, so sebagai contoh, em, jika seorang berada dalam tekanan keuangan yang tinggi dan bergantung kepada trading untuk keperluan harian, keputusan mereka biasanya akan menjadi lebih emosional. Mereka mungkin mula overtrade, memasuk setup, atau mengambil risiko yang tidak perlu karena tekanan untuk mendapatkan hasil hasil cepat berada. Oke, so begitu juga dengan sekitaran informasi. Jika seseorang sentiasa terdedah kepada hype, signal tidak konsisten, atau konten yang terlalu fokus kepada keuntungan cepat, mindset mereka terhadap pasaran juga akan mulai berubah. Dalam dunia profesional, trader institusi biasanya beroperasi dalam persekitaran yang sangat berstruktur. Mereka mempunyai rutin yang jelas, akses kepada data dan analisis yang berkualiti, serta proses kerja yang konsisten. Semua ini membantu mereka membuat keputusan dengan lebih objektif. Selain itu, struktur harian juga memainkan peranan besar. Trading bukan aktiviti yang memerlukan seseorang duduk depan carta sepanjang hari tanpa arah. Sebaliknya, trader yang konsisten biasanya mempunyai rutin yang membantu mereka kekal fokus dan mengelakkan keputusan impulsif. Akhirnya, kejayaan dalam trading bukan hanya tentang apa yang seseorang tahu, tetapi juga tentang bagaimana persekitaran mereka menyokong proses tersebut. Dalam banyak case, environment yang stabil dan tertukar boleh menjadi kelebihan yang sangat besar dalam membina konsisten jangka panjang. Oke? Salah satu sebab terbesar
kenapa ramai orang gagal dalam trading adalah kerana mereka salah memahami jangka masa yang diperlukan untuk benar-benar membina kemahiran dalam pasaran keuangan. Ramai masuk dengan expectation bahawa dalam beberapa bulan mereka sudah boleh menghasilkan pendapatan yang konsisten, tetapi realitinya trading adalah salah satu bidang yang mempunyai learning curve yang sangat panjang. Ini kerana pasaran bukan sesuatu yang statik, ia sentiasa berubah mengikut keadaan ekonomi, kecairan, sentimen, dan positioning institusi yang berfungsi dalam satu fasa mungkin tidak berfungsi dalam fasa lain. Sebab itu, seseorang trader memerlukan masa untuk melihat pelbagai keadaan pasaran dan memahami bagaimana market bertindak dalam setiap keadaan tersebut. Dalam banyak bidang lain, seseorang boleh mengulang proses yang sama dan mendapat hasil yang hampir sama setiap kali. Tetapi dalam trading, walaupun setiap kelihatan berubah, hasilnya boleh berbeza kerana konteks pasaran berubah. Ramai peserta baru juga terlalu fokus kepada hasil jangka pendek. Mereka menilai kemajuan mereka berdasarkan beberapa minggu atau beberapa trade sahaja. Sedangkan dalam dunia profesional, prestasi biasanya dinilai dalam jangka masa yang lebih panjang. Institusi memahami bahawa membina konsistensi mengambil masa. Mereka tidak menjangka trader baru terus menghasilkan prestasi luar biasa dalam tempoh singkat. Sebaliknya, mereka memberi fokus kepada proses pembelajaran, pengurusan risiko, dan kestabilan execution. Apa yang sering berlaku dalam ramai sentiasa berhenti terlalu awal bukan kerana mereka tidak berpotensi, tetapi kerana expectation mereka terhadap timeline terlalu tidak realistik. Mereka melihat trading sebagai jalan cepat, sedangkan dalam realiti ia lebih menyerupai proses membina profesional jangka panjang. Okay, so dalam trading ada banyak perkara yang hanya boleh difahami melalui pengalaman sebenar. Seseorang boleh membaca buku, belajar technical analysis, atau memahami teori makro dengan sangat mendalam, tetapi tanpa exposure kepada keadaan pasaran sebenar, pemahaman tersebut masih belum lengkap. Okay, so pengalaman peranan besar kerana pasaran bergerak dalam kitaran. Ada fasa trending, ada fasa ranging, ada tempo volatility tinggi, dan ada tempo market menjadi sangat perlahan. Setiap kitaran ini memberi pelajaran yang berbeza. Apabila seseorang melalui lebih banyak kitaran pasaran, mereka mula membina pattern recognition. Okay, mereka mula mengenal bagaimana pasar biasanya bertindak dalam keadaan tertentu, bagaimana positioning berubah, dan bagaimana sentimen berkembang. Selain itu, pengalaman juga mengubah cara seseorang mengurus emosi. Pada awal perjalanan trading, pergerakan kecil dalam market boleh terasa sangat emosional kerana modal dan keyakinan masih rapuh. Tetapi selepas melalui pelbagai kemenangan dan kerugian, seseorang biasa mula menjadi lebih stabil dari sudut psikologi. Dalam dunia profesional, pengalaman dianggap sebagai aset yang sangat bernilai. Sebab itu, trader institusi yang sudah lama berada dalam pasaran biasanya mempunyai perspektif yang jauh lebih tenang dan objektif.
Oke. Dalam banyak bidang, orang sering percaya bahwa bakat adalah faktor untuk kejayaan, tetapi dalam trading realitinya sedikit berbeza ya. Walaupun seorang mempunyai perolehan analisis yang sangat baik, itu tidak semestinya menjamin mereka akan berjaya secara konsisten dalam pasaran. Ya, karena bukan sekadar ujian intelektual, ya dalam gabungan antara analisis, pengurusan risiko, psikologi, dan disiplin execution. Seseorang mungkin sangat berbakat dalam membaca market struktur atau memahami macroeconomics, tetapi jika mereka tidak mampu mengawal emosi atau tidak konsisten dalam execution, hasil akhirnya tetap tidak stabil. Pasaran keuangan juga tidak memberi ganjaran, tetapi kebolehan terbaik dalam satu-satu trade. Sebaliknya, ya lebih ganjaran karena konsisten dalam jangka masa panjang. Satu trade yang sangat baik tidak banyak bermakna jika diikuti oleh beberapa keputusan impulsif yang merosakkan keseluruhan prestasi. Dalam dunia institusi, bakat memang dihargai, tetapi ya mungkin faktor utama apa yang lebih penting adalah kemampuan untuk mengikut proses yang konsisten, pengurusan risiko yang baik, dan bertahan dalam berbagai keadaan um, pasaran. Oke, so pembinaan proses trading yang mampu, um, ini penting ya untuk menjadi seorang yang profitable dalam trading. Kamu mesti ada satu pelan. Kalau kamu tidak mampu membuat satu pelan atau mengikuti apa-apa um, plan yang ada di sini, memang susah untuk berjaya dalam trading. Saya bukan cakap hanya menjadi profitable sekali ya. Saya punya maksudnya adalah menjadi profitable consistently. Oke? Consistently. Ini yang penting di sini. Oke, so ini adalah contoh pelan yang kamu boleh mengikuti di sini. Ia sangat penting ya.
Oke, so kamu mesti ada trading plan, technical analysis, stop loss, kamu punya entry di mana kamu akan masuk, di mana akan keluar, apakah kamu punya risiko yang kamu sanggup hilangkan, um, budget, dan setiap, ya semualah. Oke, so terima kasih semua daripada IC Markets Global. Jumpa lagi minggu depan, masa yang sama, kita akan ada sesi live analysis minggu depan. Jumpa lagi ya, terima kasih semua. Bye.